Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, kitab Khadir lah, antara realiti dan dongeng. Nak bahasnya bab perbahasan tentang pendapat yang mengatakan kewafatannya dah. Pendapat tentang kewafatannya dah. Satu kumpulan ulama lainnya pula telah berpendapat bahawa Khadir AS telah mati, sebagaimana penjelasan Syekh Ismail Haqqi dalam tafsirnya. Dia berbunyi, kebanyakan ulama ahli hadis berpendapat bahawa dia telah wafat. Ahli hadis pula tadi ada setengah kata majoriti ulama hadis kata hidup, tapi kita tengok sini pula dia kata kebanyakan ulama ahli hadis sebenarnya seolah majoriti lah ulama hadis tu berpendapat Nabi Khadir ni telah wafat. Rujuk Ruhul Bayan jilid 2 muka surat 499 lah. Di antara mereka yang berpendapat sedemikian ialah Imam Bukhari. Ni jelas dia. Fathul Bari, kalau kita nak syarah kitab Sabar ni ikut pendapat Imam Bukhari sebenarnya gitulah. Dia kata memang terai adalah hadis dia menunjuk dia berpendapat bahawa Nabi Khadir, dan dia buat tajuk pun untuk menunjukkan Nabi Khadir ni meninggal lah. Ibrahim Al-Harbi, Abul Husain Al-Manadi, Abul Faraj Ibn Al-Jawzi dah. Ibn Hazm Al-Zahiri dah. Muhammad bin Abdul Fadl Al-Mursi dan Ali bin Musa Ar-Ridha. Dah. Ali bin Musa ni keturunan Nabi kot dah. Dah. Kita tengok. Rujuk Fasl minal wal nihal awil ahwa wal nihal. Tu pendapat itulah dalam kitab Firaq ni lah. Lepas tu rujuk lepas tu siapa dia ni? Abdul Fadl Al-Mursi tu ia adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Fadl Al-Salmi Al-Mursi, pakar dalam ilmu sastra Arab, tafsir dan hadis. Berasal daripada Mursiyah, tinggal di Madinah, kemudian berpindah ke Mesir. Di antara kitabnya ialah Tafsir Al-Kabir. Wafat pada tahun 155 Hijrah. Lihat Al-A'dam jilid 6 surat 233. Lepas tu Ali bin Musa Ar-Ridha ni, dia adalah Ali bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq dengan julukan nama Al-Ridha, iaitu imam kepada Syiah. Kelapan Syiah imamnya, imam bubuh Syiah bubuh nama dia lah, guna nama dia lah. Menonggel apa kita lah, ada menonggel Melayu dah. Padahal ikut Cina juga dah. Pada komunis juga gitulah, maksudnya kadang-kadang guna untuk propaganda politik. Merupakan salah seorang ahli bait paling ulun dan terkemuka lah, Ali bin Musa Al-Kazim. Disayangi oleh Khalifah Al-Ma'mud, kerajaan Al-Abbasiyah, sehingga dijanjikan menjadi khalifah selepas kewafatannya. Siapa tak tu ni? Al-Ma'mud telah mengahwinkannya dengan anak perempuannya dah. Anak perempuan dia ni, Ma'mud ni, nikah dengan Ali bin Musa Al-Kazim dah. Al-Ma'mud telah mengahwinkannya dengan anak perempuannya dan meletakkan namanya pada duit dinar dan dirham ni. Kata beci betul ke Abbasiyah kau beci kepada apa Ahlul Bait? Tidak gitu. Kita tengok saling menyanyi tu. Mati pada masa pemerintahan Al-Ma'mun bin Tus dan dikebumikan di... Okay, lepas tu Qadhi Mu'ala kata gitulah, orang pengikut Imam Ahmad ni pendapat gitu juga dah. Rujuk Ruhul Ma'ani dan Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if halaman 72. Di antara ulama lain memutuskan bahawa beliau telah mati ialah Abu Bakar Ibn Arabi dah. Ini mazhab Maliki ni. Beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ma'afiri Al-Ishbi. Betul. Tadi kata mati ni kan Abu Bakar Ibn Arabi. Tak. Okey, jadi antara ulama lain memutuskan bahawa beliau telah mati ialah Abu Bakar bin Arabi, zaman Maliki ni, Abu Ya'la Al-Farra, Abu Tahir Al-Ubadi, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Abu Fadl bin Nasr dan Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Naqasi. Siapa dia? Abu Bakar bin Arabi tu Qadhi Isbiliyah lah, dan seorang penghafal hadis, pakar dalam ilmu sastra Arab dan mencapai darjah mujtahid dalam ilmu agama lah. Mempunyai banyak karangannya, di antaranya Al-Asim Al-Qawasim, jawab Syiah lah. Al-Asim Al-Qawasim, Aridatul Ahwazi fi Syarah Tirmizi ni syarah kitab Imam Tirmizi.
Wafat pada tahun 543 Hijrah. Saya lihat A'lam Al-Zirkidi dah. Jadi 6 ke surat 230. Lepas tu Abu Ayya Afarat ni siapa dia? Beliau ialah Muhammad bin Husain bin Farad, orang yang terunggul di zamannya dalam ilmu usul dan furu' fiqh dan bidang-bidang ilmu lain mazhab Muhammadi ni. Berasal dari Baghdad, memiliki banyak karangan, di antaranya ialah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ulama mazhab Hanbali lah. Wafat pada tahun 448 Hijrah. Silihab A'lam jilid 6 ke surat 99 hingga 100. Siapa dia? Abu Tahir Al-Ubadi pula. Tak wayak ni nak. Boleh rujuk Fathul Bari, Manarul Munif. Lepas tu itulah orang ulama. Abu Hayat Al-Andalusi telah menyebutkan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa Khadir telah mati merupakan pendapat jumhur ulama. Kita akan jumpa ni nak dalam kitab ni nak. Jadi kita jangan dengar sore ustaz kata jumhur ulama lah dah. Nur Muhammad pendapat jumhur ulama. Jadi pun agama ni start nak Al-Quran Sunnah, bukan ijma' kayak apa dah. Start jelas ni. You kena bawa hujah Al-Quran Sunnah dulu. Lepas tu ijma' ke apa, walaupun kita kata ijma' ni ada yang muktamad, ada ijma' ni hanyalah sokongan juga lah mana pun dah. Ijma' tu kalau betul ijma' okey, lepas tu yang kata tapi yang sahihnya bukan begitu, bukan majoriti jumhur ulama yang kata begitulah. Begitulah kita kira majoriti ulama ahli hadis ni begitulah. Tapi kalau kita tengok tapi yang sahihnya bukan begitu, bukan majoriti ulama lah, bukan jumhur ulama kata Khadir mati ya. Imam Al-Alusi sebagaimana telah dipetik daripada Abu Ya'la mengemukakan beberapa hujah untuk menolak pendapat mereka yang mengatakan bahawa Khadir masih hidup. Imam Al-Alusi dah tafsir dia bawa pendapat Abu Ya'la lah. Mazhab Hanbali dah, ulama besar mazhab Hanbali. Dia kata dia tolak pendapat kata Khadir masih hidup daripada nas hadis dan logik, akal logik lah. Sebagaimana berikutnya. Hujah pertama, sungguhnya orang yang berpendapat bahawa dia masih hidup berkata, sungguhnya Nabi Khadir ini adalah anak kandung Adam. Pendapat ini salah kerana dua faktor. Anak kandung Adam Khadir. Pertama, jika kita pastikan dia hidup sudah tentu umurnya sekarang telah mencapai 6,000 tahun atau lebih. 6,000 tahun ni pendapat setengah ulama dah. Di tahun mana 6,000 tahun ni pun masalah juga dah. Itu dah Imam Suyuti pun pergi pendapat ni lah. Dia kata umur umat Islam dah. Kata 7,000 lebih kurang tak. Tapi sebenarnya lebih lah. Lebih daripada tarikh Imam Suyuti tak. Ini mustahil mengikut adat kebiasaan bagi hak seorang manusia. Yang kedua, sekiranya Khadir anak kandung Adam ataupun generasi keempat daripada keturunan Nabi Adam ni, sebagaimana mereka mendakwa bahawa Khadir adalah menteri Zulkarnain. Khadir pula menteri Zulkarnain pula tak. Maka sudah pasti sifat asal kejadiannya tidak seimbang dengan makhluk selepasnya, itu terlampau tinggi dan besar. Ini satu pendapat lah. Kata nak zaman dulu Nabi ada tu besar dah. Lepas tu kau kecil ni. Ada pendapat lain kata tidak betul gitu dah. Ini berdasarkan semua kepada kenyataan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda ketika dijadikan Adam tingginya 60 hasta. Asal-asal di syurga ni. Tapi manusia yang ciptakan selepasnya ketinggiannya sentiasa berkurangan. Ini satu riwayat lah. Dia kuat juga. Bukhari Muslim. Sahih Bukhari dia buat tajuk Kitab Al-Anbiya. Ia juga merupakan hujah yang telah digunakan oleh Ibn Jawzi di Hak Isabah jilid 2 muka 121. Tidak ada seorang pun orang yang mendakwa pernah bertemu Nabi Khidir melihatnya dalam bentuk kejadian yang sangat besar seperti Nabi Adam. Iaitu bersesuaian dengan kenyataan bahawa dia termasuk di kalangan generasi pertama makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah SWT. Inilah salah satu hujah. Dia jawab pula ni. Ni buku ni jawab. Jawapan perkara hujah pertama iaitu walaupun mustahil pada adat umur Khadir boleh menjangkau sehingga 6,000 tahun. Tetapi ini tidak menghalang untuk seorang mengatakan bahawa Khadir memang masih hidup dan telah dipanjangkan umurnya, kerana realiti panjang umur seperti ini bila nisbah kepada Khadir, maka ianya dikira sebagai suatu perkara biasa kurniaan Allah SWT baginya. Dalam Quran ada sebut beberapa peristiwa dah tentang orang lama hidup. Pertamanya Nabi Nuh.
1000 kurang 50 tahun dah. 950 tahun dah. Cerita mati hidup lama ni Nabi Nuh cerita dia. Nabi Khadir tak ada cerita kalau betul hidup lama kan, kenapa jadi satu peristiwa kebesaran Allah SWT tiba-tiba tak cerita tak? Tu perkara pelik juga dah. Jawapan pada hujah yang kedua iaitu dakwaan bahawa bentuk tubuh orang dahulu kesemuanya besar adalah salah, dan ini merupakan satu kenyataan yang luar biasa. Kerana golongan Ya'juj Ma'juj yang merupakan anak kandung Yafith bin Nuh. Ini pun pendapat juga Yafith bin Nuh. Ya'juj Ma'juj tu daripada Yafith bin Nuh mengikut apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis, ada di kalangan mereka yang tingginya hanya sekadar sejengkal saja. Yang sahih mereka adalah keturunan anak Adam juga dari segi bentuk kemudian dan sifat mereka. Ini tak betul juga dah. Hak kata Ya'juj Ma'juj kecil mudah lah. Keturunan anak Adam juga dah. Cuma dia ni ganah gitulah dah. Kalau kita andaikan bahawa tubuh Khadir AS sememangnya besar, maka bukanlah suatu kenyataan rekaan jika diandaikan sungguhnya Khadir telah diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjelmakan dirinya dalam pelbagai rupa yang dikehendaki olehnya, seperti yang berlaku pada Jibril AS, Ruhul Ma'ani dan Jami' Karamat Al-Awliya oleh Syekh Nabhani. Ini untuk guru tasawuf lah. Ni Nabhani ke apa ni? Kuat lawan Ibn Taymiyah ke apa. Tak apalah, yang pentingnya dia kata kita tengok ni bukan jadi manusia ni. Supaya Jibril pula dah. Dia anggap apa Nabi Khadir masih Jibril, bukan Nabi, bukan orang ni dah. Kalau kata Khadir ni bukan tu oli, bukan orang malaikat ataupun jin kan, lebih molek dah. Malaikat lah molek lah. Cakap jin dah. Kan molek kalau kata gitu. Ni tak terima pendapat tu ayat nak mengaku oli juga. Kalau jenis jumpa kalau iyalah, kalau tak kat jin lah, jin iblis walau Nabi Khadir. Tidak ada satu pun hadis cerita dia berupa mengaku Nabi Khadir ni. Dia berupa Nabi Khadir sungguh pun tak. Jadi terbakar iblis ni. Ada Nabi Muhammad SAW. Tu sahih. Nabi Muhammad ni sahih lah tak. Taulah kalau ada hadis cerita pasal Nabi tak boleh berupa Nabi pun. Masalah dia berupa lain. Kalau berupa lain, mengaku Nabi Muhammad apa ada khilaf lagi. Ada ulama kata kalau dia jin syaitan iblis ni berupa orang lain mengaku Nabi Muhammad. Dia pula tempo dah. Ada apa tu? Komentar lah. Kita sudah komentar lah. Pasal tak ada lah. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj walaupun di kalangan mereka ada tingginya hanya sekadar sejengkal saja, tapi ini berlaku ketika dibukakan benteng sekatan yang dibina oleh Raja Zulqarnain pada akhir zaman dah. Ini pendapat dah. Riwayat tu tak kuat juga dah. Tidak boleh kita mengatakan bahawa tubuh Khadir tidak sebesar seperti yang dijangkakan dengan alasan ada di kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang bertubuh kecil dan rendah, melainkan jika di sana ada juga orang dahulu kala yang lain daripada golongan Ya'juj Ma'juj yang tubuhnya kecil dan rendah seperti mereka. Dikatakan gitulah dah. Mengenai kemungkinan Khadir diberikan kekuatan untuk menjelmakan diri dengan rupa yang berbagai-bagai bentuk, maka inilah suatu anda yang tidak boleh terima dah. Sekali muka atau jumpa Khadir ni macam-macam dah. Bukan Khadir lah, Nabi Muhammad SAW pun dah. Hak kata Yaqazah ni. Ada muka apa Melayu, muka apa Arab, muka apa negro apa ada dah. Ada masa kau Nabi Khadir hak berupa apa hak Nabi Khadir hak Jepun lagi banyak berupa bentuk dah. Dia kata ini kerana kemungkinan berlakunya keramat ini kepada para wali merupakan satu masalah yang dipersisihkan di kalangan ramai ulama hadis ni. Cara keramat wali boleh berupa dah. Keramat kerja iblis dah boleh berupa ni dah. Sangka baik dah. Pun jangan siapa kena tipu dah kita dah. Kita kalau orang minta derma napa dah. So ngucap dah mengaku nak ketik derma untuk pondok lah apa dah. Tidak bodoh gitu kita dah. Itu juga dah orang hak ngaku Nabi Khadir ni. Sebagai ulama berkata seandainya karamah seperti ini telah diberikan kepada mana-mana wali, sudah pastilah mukjizat seperti ini telah diberikan kepada Rasulullah SAW semasa saat penghijrahan baginda SAW ke Madinah. Dah, kalau benda ni ada karamah macam ni, mukjizat tukar rupa ni mungkin kepada Nabi lagi lah Rasulullah SAW. Kalau ianya benar-benar berlaku, maka baginda di saat itu tidak perlu lagi bersembunyi di dalam gua Sur, kerana mukjizat ini menjadi pendidik baginya daripada dilihat oleh golongan kafir. Ruhul Ma'ani dia kalau betul lah. Berupa boleh berupa tak?
ataupun tukar dia tak nampak, oh boleh dana ni Nabi Khidir lebih tak nampak kabar nampak orang ni kadang nampak berapa tepat sekaligus ada dah. Lepas tu muka pula macam-macam, sekali negro, sekali muka gini, jadi macam-macam rupa bentuk orang ni cerita gini, orang cerita gini, ada tinggi, ada kata rendah sikit, macam-macam Nabi Khidir ni. Jadi kalau gitu kat Nabi lah dulu moleknya nak. Tak boleh kau kalau kena cerita pelik-pelik gini kata mati dah Khidir roh Nabi Khidir. Hak meja pun tak ada pula gitu apa tasawuf ni nak. Tak ada pun cerita Nabi Khidir ni mati dah roh dia meja pun tu berupa macam-macam dah. Kalau nak terima pendapat tu lah, lebih selamatnya terima jin iblis yang ngaku Nabi Khidir dah, barulah tidak kena mudah mentipu dah. Tak apalah, kita ambil muja pertama dulu, tak ada dah. Lepas tu internet pun putus macam ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi